Aku dah penat cari pasangan. Sunyinya hidup sorang-sorang. Assalamualaikum. Aku Miss Sunflower. Mestilah bukan nama sebenar. Berbaki lagi beberapa bulan, usia aku akan menginjak ke angka 30 tahun. Aku belajar sampai degree di IPTA. Jauh aku merantau untuk menimba ilmu dulu. Aku juga kini seorang wanita berkejaya. Sudah 5 tahun bekerja dalam bidang akaun di sebuah syarikat swasta yang besar. Aku seorang anak yatim piatu dan merupakan anak bongsu. Ayah telah lama meninggal akibat serangan jantung dan emakku yang tercinta baru saja meninggal 2 tahun lalu akibat paru-paru berair. Adik-beradik aku dah berkahwin dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Jadi, aku kerap pulang ke rumah pusaka untuk mengemas, memandangkan rumah tu diberikan kepada aku. Nasib baik jarak perjalanan hanya makan masa 1 jam saja dari rumah sewa yang dekat dengan ofis aku ni ke rumah aku tu. Kereta yang aku guna sekarang adalah kereta yang ayah aku beli untuk mak dulu. Kiranya hidupku agak senang. Ada aset rumah dan kereta yang masih elok. Tapi aku tak ada hutang. Adik-beradik aku yang lain dapat juga bahagian mereka masing-masing. Alhamdulillah dengan rezeki ni. Tapi bila makin menginjak usia ni, aku makin serius dalam mencari pasangan hidup. Aku dah penat untuk berdikari seorang diri. Aku sunyi. Kawan-kawan aku yang lain ramai yang dah berkahwin. Ada je yang masih single macam aku. Tapi masing-masing sibuk dengan kerja dan kehidupan sendiri. Aku pernah bercinta sebelum ni. Tapi macam-macam hal pula yang terjadi. Mungkin Allah nak selamatkan aku dari tersalah pilih calon suami. Aku pernah bercinta 11 tahun dengan kawan baik aku sendiri. Aku gelarkan dia sebagai Wan. Bukan nama sebenar. Kami bercinta dari zaman sekolah. Lama. Dia amat menghormati aku. Tak pernah sekalipun dia ajak aku keluar dating ke mana-mana. Dia amat menjaga aku. Memandangkan aku memang spesies suka duduk rumah dan hanya keluar dengan kaum keluarga sahaja. Jadi, aku suka cara Wan melayan aku. Cukup tahun ke-11 tu, Wan ditangkap polis. Dia terjebak dengan dadah. Aku sendiri tak tahu macam mana dia boleh tersalah pilih kawan. Jadi, kami terputus hubungan. Aku kecewa sangat. Tak tahu nak cakap macam mana masa tu. Remuk hati. Selang beberapa tahun kemudian, Wan keluar dari penjara dan mencari aku semula. Masa tu, aku dah bekerja. Aku terima dia hanya sebagai kawan. Wan ajak aku kahwin. Aku yang masih single masa tu, aku cuba untuk terima Wan semula. Kami kembali bercinta dan merancang untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat dia kena tinggalkan dunia lamanya. Dia janji akan tinggalkan benda terlarang tu dan tekad untuk kahwin dengan aku. Tapi perasaan cinta ni hanya muncul sekejap je. Rupanya Wan telah berkahwin dengan perempuan lain sebaik saja dia bebas. Wife dia janda anak 2. Wan cuba pujuk aku untuk tetap kahwin. Katanya dia cuba mencari aku tapi tak jumpa. Kerana aku sambung belajar jauh sangat dulu. Aku ringkaskan cerita ya. Aku undur diri dan aku block Wan. Aku juga minta maaf dengan wife dia. Kalau aku tahu Wan tu suami orang, dari awal lagi aku takkan terima dia walaupun hanya sebagai kawan. Ketika aku di universiti, aku pernah bercinta dengan Syah. Bukan nama sebenar. 3 tahun kami bercinta, susah senang bersama di universiti dan di tempat orang. Masa tu memang tengah angau, tapi pelajaran aku tak abaikan. Kami tetap belajar sama-sama walaupun berbeza jurusan dan fakulti. Kami selalu keluar healing sama-sama lepas habis exam. Kami sangat rapat. Kawan-kawan kami juga senang dengan hubungan kami. Syah sangat baik dengan aku. Tapi sebaik saja habis belajar, aku pulang ke negeri kelahiranku dan bermulalah kisah percintaan jarak jauh kami. Semasa konvo, kami kenalkan keluarga kami masing-masing dan kami plan untuk kahwin. Tapi langit tak selalu cerahkan. Masa PKP yang pertama dulu, Syah kantoi curang dengan aku. Bukan curang yang biasa-biasa ya, tapi dia curang sampai masuk bilik dengan perempuan tu. Perempuan tu ex dia masa dia zaman sekolah dulu, yang merupakan jiran dia juga. Work from home dulu, sama-sama duduk rumah, sambil sidai kain di ampayan, sambil intai jiran. Akhirnya mereka tertewas dengan nafsu mereka sendiri. Wan sendiri buat pengakuan setelah aku desak dia untuk cerita hal sebenar. Kami sama-sama menangis. Tapi untuk apa dia menangis? Kawan-kawan baik dia sendiri juga yang bagi aku bukti gambar mereka dating dalam bilik. Oh ya, perempuan tu non-Muslim ya. Jenis pakai seksi dan kaki minum. Aku memang terkejut. Aku kecewa sangat. Hari yang aku tahu tu, hari tu juga kami putus. Kawan-kawan dia kata Syah dah banyak berubah. Dia dah jadi kaki minum. Lain terus Syah kini berbanding dulu masa Syah dengan aku. Kawan-kawan Syah baik dengan aku. Sebab tu mereka tak sampai hati tengok Syah curang di belakang aku sampai tahap macam tu.
Sampai sekarang Syah masih lagi hanyut dengan dunia baru dia tu. Aku ringkaskan lagi. Selang beberapa tahun kemudian, aku berkenalan dengan seorang anggota badan beruniform, Naz. Bukan nama sebenar. Aku dengan Naz ni tak banyak kenangan sangat sebab kami masing-masing sibuk dengan kerjaya dan jadual seharian kami. Aku berkawan dengan Naz selama 2 tahun. Dia ni okey pada awalnya. Kemudian makin lama nampak dia makin panas baran. Mungkin itulah wajah sebenar dia. Pantang ada masalah di office, mesti dia akan marah aku. Ada satu tahap tu, dia tengking dan hina aku. Padahal aku tak buat apa-apa salah pun. Sekadar tanya dah makan ke belum, takkan itu pun salah. Sebab selalunya aku akan masakkan dia makanan waktu aku cuti. Waktu mood dia tengah baik, dia memang tunjuk yang dia memang sangat sayangkan aku. Puji aku, baik dengan aku, dia bagi aku duit untuk beli barang keperluan, ajak aku keluar makan dan sebagainya. Waktu mood dia tak baik, dimakinya aku. Dia layan aku ikut mood dia saja. Aku sering tertanya-tanya, sampai bila aku nak tahan rasa sedih ni? Aku tekad nak ajak Naz berbincang mengenai hubungan kami. Tapi dia terlebih dahulu untuk buat keputusan untuk berpisah dengan alasan dia terlalu banyak masalah di tempat kerjanya dan sangat kasihan dengan aku yang selalu menjadi tempat luahan amarahnya. Dia tengking aku tiba-tiba, sedangkan aku ajak dia berbincang elok-elok. Nada percakapan aku masa tu lembut je. Tak lama kemudian aku dapat tahu yang dia memang ada banyak masalah di tempat kerja. Masalah semua sama je, gaduh. Aku tahu dari kawan office dia juga. Banyak kes dia, banyak masalah dia. Puncanya mungkin sebab dia ni seorang yang jenis panas baran. Aku juga dapat tahu yang Naz ni kaki perempuan. Patutlah sentiasa sibuk je kalau dengan aku. Sedih betul aku masa dapat tahu tu. Tapi dalam masa yang sama aku rasa terselamat dari tersalah kahwin dengan Naz. Kalau tak, entah sampai hari ni aku makan hati asyik kena maki je. Nak dijadikan cerita, sepanjang aku berkawan dengan Naz, aku kerap sangat mimpi ular hitam. Kejar aku, patuk aku. Aku takut dan terkejut sampai aku terjaga dari tidur. Tahu-tahu je, azan subuh. Aku pernah mimpi seorang perempuan yang cantik tiba-tiba bertukar menjadi hantu dan rasuk Naz yang berdiri di sebelah. Aku pernah bermimpi seorang perempuan yang cantik tiba-tiba bertukar menjadi hantu dan rasuk Naz yang berdiri di sebelah aku. Masa dalam mimpi tu aku berlari sebab takut sangat. Bila aku toleh ke belakang, aku nampak wajah Naz pucat sangat dan tengah senyum ke aku. Dan di sebelah Naz ada perempuan muka seram tu lagi. Aku sambung lari ketakutan sampai aku tersedar dari mimpi aku. Tahu-tahu je dah azan subuh masa tu. Cepat-cepat aku bangun solat. Beberapa bulan kemudian, aku dapat tahu yang Naz berkahwin dengan seorang janda anak satu. Wajah wife Naz tu lah wajah ngeri yang aku mimpi malam tu. Allahu Akbar, sungguh sama betul wajah tu. Aku masih ingat jelas mimpi tu dengan wajah wife dia. Apalah maksud mimpi aku selama ni ya? Mungkin Allah nak bagi aku tunjuk kot. Start dari tu, aku buat keputusan untuk move on dan fokus dengan kerjaya sampai aku berjaya dinaikkan pangkat. Masa ni, mak aku telah meninggal dunia. Aku jadi bertambah sedih. Setahun kemudian, aku dikenalkan oleh sepupu aku dengan seorang lelaki. Is, bukan nama sebenar. Tak lama kami berkawan, hanya 4 bulan saja. Is ni anak yatim piatu, sama macam aku juga. Dia bijak dalam pelajaran. Belajar sampai keluar negara dan punya kerja yang hebat di ibu kota. Dia baik, soft spoken, tak lewat solat dan tiap-tiap hari mengaji. Bagi aku, dia ni calon suami yang baik, boleh bimbing dan jaga aku. Lagipun kami sama-sama anak yatim piatu kan, so rasanya lebih mudah urusan kami untuk merancang hala tuju kami. Lama-kelamaan apa yang aku boleh nampak, dia macam tak sekufu dengan aku. Maksud aku dari segi cara berfikir dan cara bertindak. Salah satunya, dia yakin bahawa bumi ni sebenarnya bentuk flat. Malah dia sangat mengagungkan orang yang berani bersuara dalam hal agama walaupun tak tahu dari mana orang tu petik dari hadis. Aku selalu tegur dia, hati-hati dalam berkawan. Tapi dia tetap dengan fahaman dia. Aku selalu dengar ceramah online Ustaz Wadi dan Ustaz Azhar. Mereka lebih arif dalam memberi hujah perihal agama. Kenapa dia tak nak dengar ceramah mereka? Tak faham betul aku. Kadang-kadang tengah on call, aku terdengar dia bercakap sorang-sorang.
scary weh. Dia selalu cerita yang dia ada masalah hutang. Almaklumlah, kerja hebat dan gaji tinggi, selera pun kenalah tinggi. Tapi dia selalu lari dari masalah hutang dia. Pokok pangkalnya, dia memang seorang yang suka lari dari masalah. Asal ada masalah sikit, dia plan nak tukar kerja, pindah duduk negeri lain, tukar nombor telefon dan sebagainya. Akhirnya dia sendiri yang diam menyepi dari aku. Sebab tengah down fikirkan masalah katanya. Aku penat dengan drama semua ni. Kenapa ya banyak sangat drama? Macam drama dalam TV. Tapi betul-betul jadi kat aku. Nak kata aku tak ada rupa, ramai saja yang cuba mendekati aku. Cuma aku je yang tak sudi melayan. Sebab aku seorang yang setia pada yang satu. Aku tak pandai nak berkenalan ramai lelaki dalam satu masa. Kalau ikutkan ego dan penat aku dah tak nak dah kenal mana-mana lelaki lagi dah. Aku penat. Tapi aku sangat sunyi dan tak nak dah hidup berdikari seorang-seorang. Aku teringin sangat nak ada keluarga sendiri, ada anak. Keluarga aku sangat rapat dengan aku. Aku juga ada kawan-kawan baik yang selalu ada dengan aku. Tapi fitrah kita sebagai seorang manusia membuatkan kita rasa nak ada pasangan juga. Aku dah cuba yang terbaik, tapi disia-siakan. Malah aku pula yang sakit kepala fikirkan masalah mereka dulu. Kadang-kadang pengalaman bercinta aku ni buatkan aku rasa takut nak kahwin. Tapi aku dah tak boleh dah nak hidup seorang-seorang lagi. Aku tahu Allah nak suruh aku bersabar dan aku tahu Allah dah sediakan seseorang yang boleh menjaga aku sampai syurganya nanti. Bila, dengan siapa, bagaimana kisahnya pula, nanti pun aku pun tak tahu. Korang tolong doakan aku ya.